أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan halaman demi halaman daripada surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 yang sudah pun kita lewati sehingga halaman 370. Kita ulang kaji semalam bersama dengan Ustaz Dr. Syahid Sahrizan dan hari ini kita nak meneruskan halaman 371 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safar khabar. Alhamdulillah saya hari ini. Merah menyala Hari ini semangat pada hari Ahad ini. Okey, alhamdulillah kepada semua tuan-tuan yang berada di rumah terus bersemangat dan ceria ataupun yang berada di Kelantan, Terengganu Ustaz ya. Sudah pun bermula tugas, teruskan tugas masing-masing. Kalau berehat ada peluang untuk mendengar My Quran Time pada hari ini, kita gunakan peluang yang Allah berikan, nafas yang Allah pinjamkan. Selagi nafas di kandung badan, hayat di kandung badan, kita harapkan ia ni diisi dengan az-zikr daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan melihat halaman 371. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 371. Daripada ayat yang ke-84 hingga 89 kita akan melihat kepada sambungan doa Nabi Ibrahim sebagai doa orang yang ikhlas dan bertaubat kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 90 hingga ayat ke-104 sifat hari kebangkitan, balasan Allah berupa pahala dan azab serta penyesalan orang musyrik atas kesesatan, atas kepenyelewengan yang berlaku di atas muka bumi ini. Dan kemudian kita akan menyambung pada ayat 105 hingga ayat 111. Kita berpindah kepada kisah baru Nabi Nuh alaihi salam, bagaimanakah peringatan demi peringatan yang dibawakan oleh Nabi Nuh untuk memastikan takwa dan juga mentaati rasul itu dilaksanakan untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita sama-sama nak membaca dahulu ayat 84 hingga 104, 20 ayat. Kita baca dahulu kisah Nabi Ibrahim ini agak panjang sampai ke bawah dan kemudian kita akan lihat apakah permata mutiara daripada halaman 371. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita meneruskan pengajian kita. Moga-moga inilah bukti kita ataupun kita menghabiskan waktu-waktu kita, umur kita yang ada, kerana umur kita ni akan ditanya kita habiskan ke mana, dan kita nak banyakkan masa kita yang Allah berikan kepada kita ni untuk kita banyakkan masa kita bersama dengan Al-Quran Karim, yang mana inilah kitab yang menjadi penyelamat ataupun inilah barang orang tidak akan sesat selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat ke-84 hingga 104. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة
وورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 84 hingga 104 yang memberi kepada kita inspirasi permata daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa pada hari Jumaat yang lepas, kita sudah pun melihat bagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman, ya Tuhanku berikanlah kepadaku hikmah, pemahaman, ya sudah tentunya daripada wahyu, wa alhaqni bis-salihin, bukan ma'as salihin ustaz ya, bis-salihin, maksudnya Nabi Ibrahim ini ingin sangat bersama dengan orang-orang yang soleh. Satu ialah Nabi Ibrahim amat merendah diri ketika berdoa kerana soleh ini adalah satu status yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Nabi Ibrahim ini nabi, tetapi dengan doa ini, doa inilah juga yang boleh kita bacakan dari masa ke semasa. Moga-moga kita dapat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka ayat 84 Allah menyatakan sambungan doa Nabi Ibrahim bukan sekadar menjadi orang yang soleh, dia menjadi orang yang soleh, tetapi juga beliau waja'alli lisana sidqin fil akhirin, iaitu menjadi buah mulut, menjadi satu legasi kebaikan yang diucapkan oleh orang-orang yang kemudian. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim ni ustaz ya akan diucapkan, akan dipuji, dihargai kerana perjuangan benar, bukan kerana banyak harta, kerana pangkat, tetapi kerana sidqah,
kerana perkara yang benar yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Inilah yang berlaku kalau zaman ini kita berbincang tentang Nabi Ibrahim pada raya puasa, raya haji contohnya, ya, raya puasa kita bercakap tentang puasa dan juga Aidilfitri, tetapi kalau raya haji itu berkaitan dengan Kaabah, ada kaitan dengan Nabi Ibrahim, perkara-perkara yang sidqah, yang benar, yang baik diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Itu tandanya apa tuan-tuan? Tandanya ialah makbul doa Nabi Ibrahim, ya. Bila nak cakap baik-baik pasal Nabi Ibrahim ni adalah orang yang baik-baik juga, ya. Pasal ada juga di kalangan agama lain yang mengutuk Nabi Ibrahim. Ada yang kata Nabi Ibrahim ni kejam, nak pergi bunuh anak, padahal sebenarnya itu bukanlah kekejaman, tetapi itu adalah arahan daripada Allah, dan Nabi Ibrahim tak sembelih pun, ya. Allah menggantikannya dengan kibash kepada Nabi Ismail yang diarahkan untuk disembelih. Jadi nak ceritanya apa? Bila Nabi Ibrahim kata jadikanlah lisan yang baik ini pada orang-orang selepas ini, orang yang selepas ini adalah pengikut kepada Nabi Ibrahim. Siapa tuan-tuan? Kita semua harapnya ustaz, ya. Dan kalau kita beragama Islam, ya, ia adalah tanda ia adalah kabulnya doa Nabi Ibrahim. Selain itu, waja'alni min warathati jannatin na'im. Kita sudah pun bertemu bagaimana Firaun itu ada jannah, dia ada anhar, ada sungai-sungai, tetapi selepas itu ditinggalkan untuk Bani Israel. Ya, kalau kita tengok dalam sejarahnya, akhirnya pada kerajaan Nabi Sulaiman mereka menguasai jannah, kebun-kebun, ya, segala nikmat-nikmat yang ada. Tetapi selepas itu dia berpindah. Apabila seseorang itu mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Ibrahim berdoa waja'alni min warathati jannatin na'im, bukan sekadar nak jannah di sini, tetapi nakkan kebun di syurga ustaz yang Allah, penuh dengan kenikmatan. Pasal apa perkara ni penting ustaz, ya? Pasal Nabi Ibrahim ni dia kena halau daripada rumah dia. Kan rumah biasa orang cakap jannati, apa, baiti jannati. Nabi Ibrahim tak ada baiti jannati ketika dia menjadi seorang anak. Masya-Allah. Dia halau ustaz. Ya, dihalau oleh ayahnya, ya, kerana memperjuangkan keimanan. Jadi Allah gantikan dengan apa? Jannatin Naim, ya, yang kita doakan. Kita kalau dah ada baiti jannati sekarang ini, kita kena doa lagi lah ustaz. Lagilah kalau boleh, ya Allah tolong kekalkan, pasal rumah kita tu bukan an-naim. Dia nikmah tapi bukan an-naim. Apa bezanya? Nikmah ni nikmat yang sedikit ustaz, ya. Kadang-kadang nikmat, kadang-kadang tak nikmat. Pasal kalau makanan tu sedap sangat, lepas tu habis kena cari lagi. Betul. Ya, tapi kalau jannatin naim maksudnya adalah kebun syurga yang penuh kenikmatan terus menerus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa Nabi Ibrahim dan doa kita bersama. Permintaan Nabi Ibrahim seterusnya ialah apa? Waghfir li abi. Wahai Tuhan, ampunkanlah untuk ayahku, innahu kana minadh-dhalin, dia adalah di kalangan orang yang tersesat. Ini doa Nabi Ibrahim kerana salah satu daripada nikmat besar di atas muka bumi ini tuan-tuan ialah apabila ahli keluarga kita kembali kepada siratal ladzina an'amta alaihim, kepada jalan yang diberi nikmat. Tetapi cabarannya ialah ayah Nabi Ibrahim tidak mendapat nikmat hidayah tersebut, ya. Dan Nabi Ibrahim berdoa lagi pada ayat yang ke-87, wala tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hina aku pada hari mereka dibangkitkan. Siapa mereka ustaz, ya? Mereka ini pasal kaumnya itu semuanya tidak beriman, dan salah seorang yang tidak beriman ialah ayahnya. Jadi bila wala tukhzini ini, ya Tuhanku jangan engkau hina aku ketika hari mereka dibangkitkan, pasal mereka pasti akan dihinakan. Dan bila Nabi Ibrahim doa ayat 87 ini, dia cancel ayat 86 ustaz. Cancel, ditegur pada surah lain bahawa Nabi Ibrahim tidak boleh berdoa untuk ayahnya kerana mengambil jalan syirik pada hujung kehidupannya. Ini adalah satu perkara yang amat perit sebenarnya, berlaku pada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, ya, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh anaknya tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perit, memang perit, tetapi kata Allah adalah lebih patut untuk diberi keutamaan, di mana iman melangkau daripada hubungan di antara ayah, ibu, anak dan sebagainya. Kerana ini kita adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 88, ayat 89. Ayat ini selalu dikumandangkan bila Nabi Ibrahim menyatakan dia adalah seorang anak yang hilang ayah yang diampunkan.
dia rindu ayahnya, dia nak ayahnya diampunkan, tapi apakan daya. Maka ayat 88 89 adalah solusi bagaimana kita semua tuan-tuan, kalau ada ahli keluarga yang beriman tidak beriman, panduan ini perlu kita beri perhatian. Mari sama-sama kita baca ayat 88 89. Silakan Ustaz. Okey Ustaz Fas. Ayat ni kalau kat Terengganu Ustaz Fas di khutbah yang kedua, pasti kan ada diberi peringatan ayat ini. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan yang datang temu Allah dengan apa ni, hati yang sejahtera. Masya-Allah. Baik, kita baca. Auzubillahi minasyaitanir. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Sadaqallahul azim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, yang suci, yang bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud di sini tuan-tuan? Kita ini pasti akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila bangkit di akhirat nanti, ya, pada hari di mana harta dan anak pinak tidak mampu membantu apa-apa pun Ustaz, ya. Allah mulakan dahulu dengan harta dan anak pinak, maksudnya duit kita, kereta, ada yang tayang dekat Facebook Ustaz, ya, ada rumah 3 tingkat, 4 tingkat, semua tingkat-tingkat yang ada tu, semuanya itu tidaklah bermanfaat satu habuk pun. Ya, tidak bermanfaat. Dan anak pun sama juga. Anak yang kita ada, yang comel, semua itu semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah suruh kita beri perhatian dahulu pada ayat 88, barulah ya ke Allah? Ya ke? Ya ke tak bermanfaat? Saya rasa inilah yang saya kumpulkan, saya berusaha betul-betul untuk cari duit, bina rumah, buat bisnes. Mengapa tak bermanfaat? Allah kata, kalau nak pastikan dia ada manfaat, mestilah man atallaha biqalbin salim. Ya, man atallah, iaitu datang kepada Allah dengan ringan Ustaz, ya. Dia ada jaa dengan ata. Jaa ni datang dengan berat, alamak nak derma contohnya kan, ataupun nak kejut anak pula untuk solat, untuk mengajar Quran, itu jaa. Berat. Ya, tapi kalau hati kita ini dah ringan, memang setiap hari tu ringan je nak kejut anak untuk bangun, jom baca Quran, jom buat kebaikan, maka itu tandanya kita sudah memberikan makna balik kepada anak yang Allah amanahkan. Kalau ada harta dah ringan dah nak derma kan, hari ni saya nak derma lah, tak adalah pula kata semalam saya dah derma, hari ni tak payah derma. Itu namanya masih lagi qalb itu tidak salim, hati itu tidak sejahtera, yang tidak digunakan untuk berjuang untuk Islam. Salim ada kaitan dengan Islam itu sendiri. Jadi ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kalau kita dapat bawa hati yang sentiasa manfaatkan harta anak untuk perjuangan Islam, maka akan didekatkan jannatul lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Tetapi bagi orang-orang yang ghawin, pada ayat yang ke-91, yang tersesat, orang yang melampau, Allah akan lihatkan jahim Ustaz, ya. Dinampakkan jahim, dan pada waktu itu dinyatakan pada mereka, ainama kuntum ta'budun. Kamu beribadah pada siapa ni? Kamu duit banyak-banyak tu kamu simpan dalam bank tu untuk apa? Kan? Kamu ada anak, kamu kata biarlah dia tak menutup aurat, tak baca Quran. Kamu sebenarnya nak letak anak ni untuk siapa? Untuk Tuhan Allah ke, ataupun untuk nafsu kamu? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan demi pertanyaan yang berlaku di akhirat nanti. Ia mengerikan min dunillah. Pada ayat 93, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Ya, bila katakan anak tu dia nak tukar rambut, tak apalah, tukar rambut. Tukar nak masuk botox contohnya, tukar kan, semua nak ditukar. Kalau ia tidak berasaskan kepada salim, ya, maka itu adalah min dunillah, ya, sebab selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku di akhirat bila perkara itu, bila kita menterbalikkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 94 Allah menyatakan fakubkibu fiha
hum wal ghawun. Mereka akan diterbalik-terbalikkan, dilempar terbalik Ustaz ya. Dibaling itu dengan muka tersembam ke atas muka bumi. Fakub kibu. Pasal di bumi ini dia tidak mahu sembamkan mukanya di atas muka bumi. Allahu akbar. Jadi pasal tak nak sembamkan, bersujud banyak, tak nak suruh anak, tak nak malas ataupun tak apalah sibuk. Maka kesannya fakub kibu fiha hum wal ghawun, bersama dengan orang-orang yang sesat, wa junudu iblis ajmaun. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa yang ditenggelamkan ajmaun itu adalah Firaun dan kuncu-kuncunya. Dan dalam ayat ini kuncu-kuncu iblis semuanya dimasukkan sekali ke dalam neraka. Dan siapa kuncu-kuncu iblis? Yang menyokong kepada ghawa, yang menyokong kepada perkara yang sesat ataupun tidak kisah kepada menjaga diri keluarga untuk bersujud. Pasal iblis tak nak sujud, maka dia menyokong kumpulan tak sujud Ustaz. Dia geng tak sujud ini, dia akan disembamkan di atas di dalam neraka Allah, naudzubillahi min zalik. Jadi ini adalah peristiwa di dalam neraka yang kita doa Allah jauhkan kita, dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu lasina, iaitu berkata ataupun lisan, 25 kali disebut di dalam al-Quran. Dan inilah perkataan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, jadikanlah lisanku ini ataupun jadikan aku ini sebagai lisan baik, buah tutur yang baik oleh orang-orang selepas ini. Moga-moga tuan-tuan, dengan tuan-tuan share dekat Facebook, kongsi apa-apa perkara baik kepada orang ramai, anak kita, pasangan kita. Menyebabkan apa? Selepas ini bila kita pergi Ustaz ya, bila kita pergi macam Ustaz Wan Ainuddin ya, Allahyarham, orang bercakap lisan nasidqin ya. Oh, saya ni anak muridnya belajar macam-macam. Kita harap itulah yang berlaku, dan ini adalah doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim yang membawa kita insya-Allah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di syurga nanti. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita menyambung apa lagi pelajaran daripada Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. My Quran Time, baca faham amal, kembali semula. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya di keimanan itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Inilah ayat-ayat yang seumpamanya banyak diulang-ulang dalam surah Asy-Syu'ara ini. Dan insya-Allah sebelum kita meneruskan lagi pencerahan terhadap ayat yang kita baca sebentar tadi, kita belajar sedikit tajwid pada hari ini tentang huraian huruf ra yang keadaannya dibaca dengan nipis. Baik, kalau kita lihat di slide kita, ra yang dibaca dengan nipis, ra yang dibaca dengan tarqiq, ia berlaku beberapa keadaan. Antaranya huruf ra yang dimatikan kerana wakaf. Maknanya ra tu walaupun dia asalnya hidup, tapi dia kena matikan sebab wakaf. Dan huruf sebelum ra itu juga memang mati, juga mati, iaitu sukun lah. Dan selain daripada ya, yang mati sebelum ra itu selain daripada ya. Tengok pula sebelum itu
serta huruf sebelumnya lagi berbaris bawah. Contoh kalimah as-sihra. Okey, as-sihr. Ra tu bila nak wakaf kena matilah. So ra tu dimatikan. Dimatikan dalam keadaan nipis jika sekiranya sebelumnya mati juga selain daripada ya. So sini ha lah yang mati. Dan sebelum ha itu berbaris di bawah. So kena baca dengan nipis. As-sihr. As-sihr. Sama juga al-hijr. Ra tu dinipiskan. Tidak boleh kita baca as-sihr. Tu bunyi tebal. Ra itu dinipiskan. As-sihr digetarkan, dibunyikan sifat ra itu ketika wakaf itu dalam keadaan bentuknya tarqi ataupun nipis. As-sihr. Begitulah. Wallahu alam. Okey, alhamdulillah kita membaca ya huruf ra Ustaz ya. Masih lagi antara tebal dan nipis. Sebentar tadi nipis ya, nipis untuk kita baca dengan jelas dan harap-harapnya dengan bacaan yang benar ini kita memandu hati kita juga Ustaz ya dari segi amalan kita. Baik. Kita nak menyambung kepada halaman 371 sebentar tadi kita baca panjang sehingga ayat 104 dan kita sudah pun melihat kepada ayat 195 tentang wajunudu iblis ajmaun. Ya, di dalam neraka Allah Subhanahu taala ini ada iblis dan kuncu-kuncunya semuanya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu taala. Nauzubillah min zalik. Ya, Allah ceritakan perkara ini ya, sambungannya pada ayat 96, mereka sesama mereka yahtasimun, bertengkar antara satu sama lain. Ya, mengapa mereka bertengkar? Kerana mereka di atas muka bumi ini kadang-kadang tak nak bertengkar Ustaz. Ya. Tak nak bertengkar, mereka hanya nak ikut saja pada nenek moyang, pada ketua mereka ataupun tak nak tegur. Tetapi Nabi Ibrahim perlu menegur kepada ayahnya, agak bertengkarlah sedikit si ayah dan si anak, tetapi kerana kebenaran di akhirat nanti dah tak payah lagi untuk bertengkar. Tetapi bagi orang yang berada di atas kebatilan yang terlibat dengan rasuah, dengan kegagalan dalam sesuatu perkara ya, kerosakan, maka dia akan bertengkar. Dan pada waktu itu ayat 97 dinyatakan mereka bersumpah ya. Apakah sumpah mereka? Tallahi. Bila cakap tallahi itu mereka bersumpah dengan rasa yang kecewa ya. Yang amat desperate, yang amat perlukan bantuan tapi tidak ada bantuan lain. In kunna lafi dhalalim mubin. Kami ini memang sesat dan kami menyamakan Tuhan Rabbul Alamin wama adallana illal mujrimun ya, kami tidaklah misalkan kami kecuali orang pendosa-pendosa yang ada ya. Dan bila bercakap tentang nusawikum birabbil alamin ayat 98 ya, kita masih ingat lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut daripada awal surah Asy-Syu'ara ini, Nabi Musa Ustaz, Nabi Musa depan Firaun dia cakap 3 kali tentang bila Nabi Musa memperolokkan wama ya, Rabbul Alamin kan, apa Tuhan sekalian alam, apa kan, dia memperlekehkan Nabi Musa. Nabi Musa kata Tuhan yang menguasai langit, barat dan timur. Nabi Musa jelaskan satu persatu 3 kali nak menceritakan apa, Tuhan Rabbul Alamin ini tak sama dengan manusia makhluk yang ada. Dia hebat, dia menciptakan, menguasai segala-galanya. Kita tak hebat, kita tak ada apa-apa. Firaun tak ada apa-apa pun ya. Jadi dengan orang-orang yang menyamakan Tuhan dengan perkara lain, dengan berhala, dengan manusia, Firaun, ideologi, dia tidak mahu untuk ambil Quran sebagai panduan, maka mereka disesatkan. Mereka cakap pada di neraka ini, di akhirat ini, fama lana min syafi'in ayat 100 Ustaz ya. Kami tidak ada lagi penolong. Malaikat tak boleh tolong, Nabi tak boleh tolong, Quran tak boleh tolong. Tapi kalau Quran boleh Ustaz ya. Quran bila kita baca banyak, dia menjadi syafaat kepada kita, bukan hujah kepada kita. Itu penting. Ya, hujah maksudnya apa? Quran akan ya dakwa kita, mengapa kamu tak baca? Alhamdulillah saya dah baca. Mengapa kamu tak faham? Bukan saya tak faham, saya ni bukan orang Arab. Nanti kenalah tuan ya. Jadi kita doakan Allah ampunkan kita kekurangan kita, dan harapnya Quran, malaikat boleh memberi syafaat biiznillah. Wala sadiqin hamim, iaitu tidak ada lagi sahabat yang hamim, ini maksudnya yang kamcing Ustaz ya, amat akrab. Allah. Tak ada dah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kalau nak pilih kawan akrab di sini, kena pilih yang betul-betul. Jangan jadi junudu iblis. Ya. Kawan tu jangan jadi kuncu iblis pula. Kita ikut dia sekali, dia tumbuk, kita tumbuk sekali Ustaz. Ya. Akhirnya ini akan membawa kepada cabaran yang ada ini. Ya, kita doakan pada adik-adik kita, anak-anak kita Ustaz ni dilindungi ketika pergi sekolah. Buli itu adalah sifat iblis.
kan. Iblis ini kalau boleh dia nak merosakkan, bermusuh. Jadi kalau katakan budaya buli, pengetua-pengetua jangan simpan bawah kapet, kan. Bila ada kes nak jaga nama punya pasal, maka simpan anak tu sampai 3 tahun, kena basuh baju, kena apa, kalau kena baling telur ayam busuk, stokin apa sebagainya Ustaz ni, ada sekolah-sekolah yang buat begitu. Dan pengetua, cikgu, warden, ya, dia kata tak apalah, nak jadi lelaki, bila lagi nak jadi lelaki, takkan jadi pondan pula. Dia keluarkan perkataan itu lagi. Jadi si anak murid pun senyap jelah. Rupa-rupanya kalau katakan ada anak-anak kita yang kawan dengan kawan yang begini, ya, pasal nak melatih kesaduan, kan, nak melatih kelakaian, khawatir nanti di akhirat nanti wala sadiqin hamim, ya, pembuli-pembuli dan geng-geng pembuli. Pasal pembuli ni dia bukan seorang je Ustaz, dia ada geng dia, dia ada seorang yang jaga line, kan, yang lain ini tolong bekalkan apa, nak bekalkan tali pinggang ke, bola keranjang ke apa sebagainya untuk kan. Tetapi rupa-rupanya Allah kata falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau boleh aku nak kembali balik, tak nak dah buli-buli. Aku nak jadi orang beriman yang menghargai kepada pelajar-pelajar junior, kepada anak-anak murid. Ayah dah beri amanah pada pengetua, pada cikgu, kena buat tugas. Ya. Kerana apa? Nanti bila ditanya balik, kita mungkin akan cakap, ya Allah, aku nak jadi pengetua balik, cikgu warden, cikgu biasa balik akan jaga balik amanah yang diberikan kepada sekolah saya. Dan ini penting. Inna fi zalika laayah, ini adalah satu kebesaran. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi cabarannya Ustaz ya, cabarannya bila cakap-cakap begini, kata alah ini pandai-pandai cakap boleh lah, kan. Rupanya Allah kata memang ramai orang tak nak beriman. Jadi kita harapkan bukan kita yang begitu. Allah masih lagi boleh pengetua-pengetua, cikgu, kalau katakan Allah Al-Aziz buat mengambil tindakan, bila kes berlaku saja terus pengetua, cikgu semua kena buang sekolah. Bukan pelajar kena buang sekolah, cikgu buang sekolah, kan. Tetapi ada Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Kalau pengetua, cikgu masih lagi ada gaji, masih boleh bekerja, sila buat tugas. Allah yang penyayang beri peluang, jangan sampai Allah bongkarkan dan sampai semua kena keluar daripada institusi yang telah diamanahkan untuk mendidik anak bangsa. Kita baca seterusnya perkara cabaran dalam dakwah ini pada ayat 105 hingga 111. Kita bersama Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, jom sama-sama kita meneruskan lagi bahagian muka surat yang ke-371, iaitu melalui ayat yang ke-105, kisah baru sah. Kisah baru. Okey, 105 hingga 111. Auzubillahi minasyaitonir. Kadzabat qaum nuhil mursalin idh قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan ayat 105 hingga 111. Kita menyambung kepada kisah baru, ya, kisah baru daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin kita tertanya Ustaz ya, dalam Quran ni kisah Nabi Nuh, Hud, Saleh itu ulang-ulang, ya, dan kat sini pun ulang-ulang. Apa sebenarnya, ya? Sebenarnya kalau kita pergi pada peringkat awal surah Asy-Syu'ara itu, bila Allah menyatakan tentang istilah bahi',
ya, iaitu satu perasaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rasa kecewa kepada orang-orang yang ramai tidak beriman. Maka Allah bawakan kisah-kisah ini, ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, Nabi Saleh ini, ya, memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia dalam surah ini Allah ambil sudut untuk memujuk bahawa memang ramai orang yang tidak beriman, tapi bukan tugas Nabi untuk menjadikan orang beriman, ya. Hidayah itu bukan milik Nabi, tetapi Nabi terus perlu menjalankan tugasnya. Itu fungsinya Ustaz, ya. Peranan untuk kita ialah bila kita tengok, oh, sebenarnya Nabi Nuh pun sebenarnya didustakan pada ayat 105 itu, istilahnya kazzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nuh itu telah mendustakan semua rasul. Semua rasul. Mereka sebenarnya mendustakan Nabi Nuh seorang sahaja, tetapi bila mendustakan seorang rasul bermakna mendustakan semua, kerana mesejnya yang sama. Mesejnya yang sama. Bila kita ikut kepada Nabi Muhammad, sebenarnya kita ikut Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, sama. Ya, kita bersama dengan geng mursalin, iaitu rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mesej mereka? Mesej daripada Nabi Nuh ini ialah ala tattaqun. Mengapa kamu tidak takut pada Allah? Takwa yang kita bincang banyak kali, ulangannya ialah apa? Mengelakkan daripada masalah pada masa akan datang dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Kau tak nak ke kau ni terus mewah terus mewah, aman terus aman? Tak nak ke? Itu Ustaz, ya. Ala tattaqun. Zaman sekarang ni tuan-tuan tak nak ke Malaysia ni terus aman dan terus kita bahagia dan terus kita ke syurga? Tak nak ke? Lebih kurang begitu, ya. Ataupun kita nak yang keluarga kita ni bercerai-berai, negara kita ni berantakan, kemudian dijajah oleh negara lain? Nak ke? Itu mesej yang dibawakan oleh Nabi Nuh. Inni lakum rasulun amin pada ayat 107, sesungguhnya aku adalah utusan yang dipercayai. Dua mesej penting, fattaqullah wa ati'un. Ulang balik Ustaz, ya. Mula-mula tattaqun. Apakah kamu tidak sentiasa mengelakkan diri daripada masalah? Maka sila elakkan masalah itu dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Takwa dekat mana? Hahuna, di dalam hati, ya. Tetapi cara nak tahu kita bertakwa ke tidak ialah taat kepada Rasul. Apa yang Rasul buat kita buat, ya. Apa yang Rasul tak buat kita tak buat. Maka dua perkara itulah yang menjadi asas dalam dua kalimah syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah pada Allah itu takwa, dan bila kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut sunnah Nabi, ya. Jadi itu sebabnya kalau kita bercakap tentang isu pelajar Ustaz, ya, pelajar dia bertakwa kepada Allah ni, kita kena bina Ustaz. Dia kena bina, dia tak boleh dia hantar ke sekolah pandai-pandailah dia terbina takwa, ya. Warden, pengetua kena kuatkan balik institusi yang paling utama ialah solat. Dia kalau solat, pengalaman saya lah Ustaz, kat sekolah menengah ni, bila solat ini dapat dipantau 5 kali sehari itu, yang lain itu insya-Allah terjaga. Betul. Tetapi kalau solat pun yang pengetua pun tak sembahyang bersama dengan pelajar, cikgu pun kadang-kadang mengajar sampai pukul 3 petang, kan, kelas, dan dia solat pun entah kat mana-mana, pelajar tak nampak sebagai figure yang dapat dicontohi, dia tak rasa bahawa saya ada praktikal kepada iman saya. Iman yang praktikal itu namanya takwa, dan mengikut kepada apa yang Rasul buat. Maka pada ayat 109 Nabi Nuh menyatakan wama as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta upah aku ialah kepada Tuhan sekalian alam. Upah aku daripada Allah. Allah bagi rezeki, Allah pandailah susunkan segala-galanya, tak bayar saya nak pastikan awak semua pelajar-pelajar sila bertakwa, ikut Rasul. Ini mesej yang penting cikgu-cikgu kena hidupkan, walaupun bukan ustaz ustazah Ustaz. Betul. Ya, pasal kalau harapkan ustaz ustazah saja, yang cikgu lain kata tak apalah, buli sikit-sikit tu. Saya dulu pun kena buli. Sebenarnya kita meneruskan lidah siapa? Bukan lidah Nabi Ibrahim. Kalau lidah Nabi Ibrahim cakap begitu, dia pun buli anak dia Nabi Ismail. Ayah dah buli dah, engkau keluar kan. Dia akan buli. Raja pada waktu itu buli Nabi Ibrahim dengan masuk dalam api. Kalau Nabi Ibrahim meneruskan lisan itu, maka Nabi Ibrahim pun kata, alang-alang dia dah bakar aku pun nak bakar sekali. Tapi bukan itu kaedah Nabi Ibrahim, ya. Jadi cikgu-cikgu yang mengajar, selain daripada mengajar, memang tugas dah banyak, ya, tetapi tugas membina takwa, membina ketaatan ini penting, ya. Jangan minta upah daripada pelajar-pelajar mak ayah, tapi kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi diulang, fattaqullaha wa ati'un. Ya, pada ayat 110 itu, iaitu apa? Bila ulang banyak kali ini maksudnya apa Ustaz? Ya. Allah sayang kat kita.
Allah sayang kat kita, ya. Allah ini cakap tadi apa? Pada ayat yang ke-104, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah sayang pada cikgu-cikgu yang ada, pengetua, mak ayah yang ada. Allah beri peluang untuk kita baiki budaya yang ada. Jangan benarkan, ya, kalau kita ambil spesifik kes buli ini, jangan benarkan dekat sekolah kita PIBG kena bersidang. Kena bersidang, Ustaz, ya. Tak boleh pula kita baca Quran ini kemudian kita dah alhamdulillah dah habis dah ni, ya, sadaqallahul azim. Kena bangkit. Kena bangkit seperti Nabi Ibrahim, kena bangkit seperti Nabi Nuh, walaupun anak dia tak ikut, it's okay, kan. PIBG kata tak, kita tak kisahlah, itu anak awak bukan anak saya contohnya. Tapi kena ingat bahawa fattaqullah ini takwa kena ramai-ramai, ya, dan taat pada Rasul ini kena ramai-ramai. Dan ini di-highlightkan pada ayat yang ke-111, satu perkara yang penting, ya. Bagaimana respon negatif kepada Nabi Musa tetap dibalas dengan dakwah kental daripada Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya. Kita baca ayat 111 untuk mengingatkan kita, kalau dikeji, dikecam, keep it up, bagi ibu ayah guru yang nak memastikan takwa di sekolah di mana sahaja. Ayat 111, Ustaz. Baik, masya-Allah, ayat 111 yang berada di sebelum dengan ayat takwa dan juga taat tadilah, yang betul, apa ni, syahadah itu yang satu benda yang sangat bernilai. Syahadah yang kita kata kita akan menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang dapat melantunkannya dan juga beramal dengannya. Syahadah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itulah kalimah yang cukup begitu kuat kepada kita semua. Baik, kita baca ayat yang ke-111. Qalu anu'minu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Sadaqallahul azim. Mereka berkata, adakah kami harus beriman kepadamu padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina. Arzalun ini adalah orang yang rendah lah, Ustaz, ya, low class, ya. Kalau katakan ada kes berlaku, kalau di kalangan high class, elite, ya, anak dia yang kena, kes dibawa, jom kita bersidang pasal anak orang elite dibuli. Tetapi kalau anak orang-orang biasa dibuli, dia dibiarkan begitu sahaja. Pada zaman Nabi Nuh ini, dia mengatakan, pengikut kamu ni semua orang-orang rendah, kelas bawah. Ini adalah sebagai tanda kesombongan, ya, tanda kesombongan. Dan apabila berlaku kes-kes kecil besar, tetap juga Nabi Nuh masih lagi mengingatkan kita kena bertakwa betul-betul ni, kita kena buat sesuatu. Jangan sampai Allah menyiksa, mengazab kita. Jangan sampai Allah seksa kepada semua institusi asrama penuh ataupun MRSM, Ustaz, ya. Pasal apa? Cikgu-cikgu rasa, alah, ini bukannya anak orang berada yang anak elit. Kalau anak menteri, okey, kita kena bersidang cepat-cepat. Ini adalah perkara kesan iman yang dibawakan oleh surah Asy-Syu'ara, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu pada halaman 371, sentiasa berdoa agar kita menjadi buah mulut kebaikan masa depan. Jangan sampai cikgu, pengetua dikutuk kerana tidak buat apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, berusaha menjaga hati kita agar sejahtera ke syurga dengan berjuang atas dasar Islam, atas dasar kebaikan yang Allah nyatakan. Bukannya anak dan harta dan jaga pangkat semata-mata. Yang ketiga, walaupun banyak cabaran di dunia, tapi dekatkan diri kepada orang beriman dan sekaligus didekatkan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita doa sama-sama Allah pelihara diri keluarga kita, memperjuangkan keadilan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihfaz alaina walidina wa dhurriyyatina wa azwajina wa arhamina wa ashabina. Allahumma ihfazhum bihifzika ya rabbal alamin. Ya Allah, peliharakanlah ibu bapa kami, peliharakanlah kami, peliharakanlah saudara kami, peliharakanlah sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, anak-anak kami, pelajar-pelajar kami. Ya Allah, ya Allah, pelajar, kau peliharalah dalam pemeliharaan-Mu, ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang memelihara mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, tuan-tuan sekalian, menjadi orang-orang yang memperjuangkan keadilan seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun mereka pernah dikeji dan dibuli, tetapi mereka tidak meneruskan rangkaian
buli dan juga menzalimi, kerana itu adalah satu dosa besar. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kesedaran Quran menyebabkan kita tidak mengizinkan kezaliman berlaku di mana sahaja, secara fizikal ataupun secara emosi, dan sumbangan tuan-tuan inilah yang kita harapkan menyebabkan kita bangkit untuk memperjuangkan keadilan untuk anak-anak, untuk generasi masa akan datang. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan kita akan teruskan halaman 372 My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.